Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabari sekalian. Beras putih tempatan dah setahun lebih tak selesai-selesai. Apa kerja korang wahai Kementerian Keterjaminan Makanan? Apa kerja korang wahai Nakol? Tak berguna satu sen pun. Tapi bila tanya dekat parlimen, jawapan dia memang menyakitkan hati. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu masalah ketiadaan bekalan beras putih tempatan dekat pasaran pada ketika ini dah berlarutan sejak setahun lebih yang lepas. Bahkan boleh kita katakan masalah beras dekat negara kita ini bermula sejak Kerajaan Perpaduan Madani ini membatalkan monopoli oleh Bernas dan konon-kononnya menyerahkan kepada beberapa pemegang konsesi beras dan sebagainya untuk menggalakkan persaingan, nak mengurangkan harga, menjamin bekalan dan macam-macam lagi. Dan saya cakap terus terang, dalam banyak-banyak benda bodoh yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan Madani ini, benda inilah yang paling bodoh, tuan-tuan dan sekalian. Dan boleh saya katakan, antara perkara yang memang jelas menunjukkan kegagalan kerajaan. Cumanya saya tahulah, anda kata kalau saya debatkan tentang kegagalan kerajaan dan saya sebutkan tentang beras putih tempatan, of course lah Iswadi takkan ngaku. Dia kata, ada je beras putih tempatan. Dekat mana? Dekat jualan-jualan rahmah. Dekat mana? Dekat PRK dan sebagainya. Bahkan masa dekat Maha pun ada juga beras tempatan dan macam-macam lagi. Tetapi dekat pasaran, manalah anda pergi pun tuan-tuan dan sekalian, baik pasar raya besar, baik kedai runcit biasa, baik 99 Speedmart dan sebagainya, memang tak ada bekalan beras tempatan. Tetapi itulah, kita pelik sebab pengeluaran padi ini taklah terjejas sangat pun, bahkan boleh katakan tidaklah orang kata berkurang berbanding biasa. Dan kita dapati ada juga orang kata langkah kerajaan konon-kononnya untuk membanyakkan lagi penggunaan padi dan juga beras tempatan. Tetapi bekalan beras tempatan tetap tak cukup. Benda datang je kilang. Beras-beras yang dituai daripada sawah-sawah dekat Kedah lah, dekat Sekincang sebagainya, tetap datang dekat kilang-kilang beras. Tetapi tak nampak langsung bekalan beras tempatan dekat pasaran. Dan benda ini memang sangat-sangat memelikkan. Sangat memelikkan sampai banyak kali benda ini dibawa masuk ke dalam parlimen. Dan akhirnya, untuk kesekian kalinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sempena perbahasan Belanjawan 2025 ini, YB Misbahul Munir dari PAS membawa masuk kembali tentang cerita bekalan beras tempatan ini, bertanyakan kerajaan, apa yang korang nak buat sebenarnya? Pantau ke tak pantau masalahnya kan? Ini soalan daripada YB Misbahul Munir. Kan dakwaan beras yang dihantar, padi yang dihantar ke kilang pengeluar padi pada waktu pagi, petang pesawah tu nak beli padi jadi beras import, tak ada beras tempatan. Mengapa ini berlaku? Dan adakah kerajaan memantau kilang-kilang pengeluar padi di seluruh negara bagi mengesan ke mana hilangnya padi-padi tempatan yang hari ini dihantar, petang dah jadi beras import? Kalau ini berlaku, apa tindakan yang kerajaan mesti buat ke atas kilang-kilang padi tersebut? Kalau tak berlaku, ke mana perginya hilang beras tempatan? Terima kasih. Dan sudah tentulah soalan daripada YB Misbahul itu telah dijawab oleh Timbalan Menteri Keterjaminan Makanan, iaitu Datuk Arthur Joseph Kurup. Ini jawapan beliau. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Itulah sebab Ahli Yang Berhormat, kita akan mewujudkan peraturan yang baru. Yang pertama, kita kena siasat dulu. Minta bahagian kawal selia padi beras dan sebagainya untuk pergi ke kilang-kilang melawat. Adakah betul bahawa tuduhan itu ada campuran di antara beras putih tempatan dan beras import berlaku? Dan sekiranya berlaku, kita perlu mewujudkan peraturan yang baru untuk memastikan bahawa beras putih tempatan itu mesti ada bekalan akses untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Sekian dan terima kasih. Jujur saya cakap tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jawapan daripada Datuk Arthur Joseph Kurup ini memang jawapan yang sangat-sangat generik. Jawapan yang boleh saya katakan mengikut skema jawapan, ikut skrip dan sebagainya. Kata, kita telah mewujudkan pemantauan, kita akan memperkenalkan peraturan-peraturan baru sebagainya. Benda yang sama, benda yang berulang-ulang, tetapi tidak ada keberhasilan. Sebab anda kata kalau benda yang mereka buat selama ini mendatangkan keberhasilan, dah tentulah kita akan ada bekalan beras tempatan. Tetapi masalahnya tak ada bekalan beras tempatan sampailah ke hari ini. Jadi itu yang kena tanya. Adakah kerajaan ini benar-benar memantau ataupun sekadar melepaskan batuk dekat tangga saja? Sedangkan mereka ini kena pantau A to Z. Atau kita tak nak tuduh, mungkin berlaku sesuatu penyelewengan ke ataupun salah guna kuasa ke apa-apa ke di peringkat pemantauan itu sendiri. Mungkin ada kautim kilang ke apa-apa ke, wallahu a'lam bisawab. Kita tak berani nak tuduh apa-apa. Tetapi itulah
macam tak logik sekiranya kalau perbuatan sebesar mencampurkan beras tempatan beras import dijual pada harga beras import dan sebagainya, benda itu bukan kecil tau. Benda itu besar dan pada skala yang sangat-sangat besar. Common lah bang. Kalau rakyat pun boleh fikir, tak logik lah beras tempatan langsung tak ada, takkanlah orang kerajaan, menteri-menteri kerajaan, tu Mat Sabu tu kan yang konon-konon bijak laksana tu kan, ada diploma culinary macam tu lebih kurang, takkanlah beliau tak boleh fikir langsung, tak logik sebenarnya beras tempatan tak ada. Takkan tak boleh fikir. Tapi itulah dia. Kadang-kadang kita tengok pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan madani ini memang jenis ni macam tak boleh fikir. Dan antara orang yang memang kita tahu tak boleh pakai pemikirannya ialah Syed Abu Hussein, ahli Parlimen Bukit Gantang yang juga merupakan mantan Orang Bersatu yang telah meloncat masuk ke dalam kerajaan perpaduan madani dan kini telah dianugerahkan oleh Perdana Menteri sebagai pengurusi NACOL, badan yang akan menentukan bekalan makanan dekat negara kita ini. Tetapi itulah, sejak Syed Abu Hussein ini dilantik sebagai pengurusi NACOL dan sebagainya, kita tak nampak pun NACOL ini berfungsi. Tak nampak pun NACOL ini bergerak. Tak nampak pun NACOL ini benar-benar berjaya menjalankan tanggungjawab mereka untuk memastikan bekalan makanan ini mencukupi dan sebagainya. Inilah yang telah dibahaskan tuan-tuan dan sekalian oleh ahli Parlimen Beluran iaitu Datuk Ronald Kiandi. Anda dengarkan apa yang beliau bahaskan. Beras putih tempatan masih tidak ditangani. Beras hilang, beras putih hilang. Begitu juga yang Mohd Speaker. NACOL dilihat sebagai tidak berfungsi untuk menangani masalah beras putih tempatan. Bukan saja masalah kos sara hidup, tapi masalah beras putih tempatan. Kerajaan membuat statement akan mengolah satu dasar untuk menangani isu beras putih tempatan. Tetapi sehingga kini kita tidak melihat tindakan dan perencanaan yang teliti yang diambil oleh NACOL. Begitu juga isu beras putih tempatan yang dikampit, ditukar, dimanipulasi sebagai beras putih import masih berleluasa. Isu beras putih tempatan yang hanya kelihatan di PRK dan di jualan medani masih terlalu ketara yang Mohd Speaker. Masalahnya sekarang ini pencelah sikit boleh. Nama kementerian sekarang adalah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Setuju tak Beluran? Kita tukar nama Kementerian Pertanian dan Tak Terjamin Makanan. Terima kasih. Tuan. Olahan daripada kementerian kelak. Yang Mohd Speaker, sekarang ni seolah-olah beli beras putih ni pada harga RM4 dan ke atas menjadi sesuatu yang normal. Tidak ada lagi beras putih ataupun susah untuk didapati beras putih tempatan yang harganya RM2.60 1 kilogram. Saya bertemu dengan beberapa pesawah di Kedah baru-baru ini. Mereka tanya dengan saya yang Muhammad. Dia kata kenapa pembelian padi sekarang ini dah turun daripada 1.800 kepada 1.450. Yang 1.800 itu yang Muhammad Speaker tidak normal. Yang turun kepada 1.450 juga tidak normal. Kerana harga kawalan pembelian padi yang dibuat oleh kementerian adalah pada kadar 1.300. So semua ini menunjukkan bahawa ada keadaan yang tidak normal yang menjadi sesuatu yang normal pada ketika ini kerana tidak dikawal oleh kerajaan dan kementerian sepenuhnya. Sebab itu saya ingin tanya, bila keadaan normal yang tidak normal ini akan ditangani sepenuhnya oleh kementerian dan juga kerajaan. Saya mengeluarkan hasrat untuk mengenakan pendekatan 5 kali tanaman padi dalam 2 tahun. 5-2. Sebenarnya perkara ini telah pun diumum 3 tahun yang lalu. Dan 2 tahun selepas, 1 tahun yang lalu juga diumum oleh menteri pada ketika ini. Tetapi disentuh di dalam bajet kali ini. Tentulah dalam pengumuman ini banyak perkara yang diambil kira oleh kerajaan. Isu mengenai kualiti tanah dan nutrien, itu merupakan isu yang saya diberitahu ketika duduk di sana dulu. Perlu ditangani isu ini. Isu sistem pengairan dan infrastruktur yang sedia ada perlu baik ditambah dan baik pulih. Isu kooperasi yang tinggi. Isu yang melibatkan satu isu besar iaitu penambahan subsidi. Subsidi baja, subsidi racun, subsidi benih padi, subsidi jualan dan sebagainya perlu ditambah jika ditanam 5 kali dalam masa 2 tahun.
Dan semua itu harus direflek di dalam bajet. Inilah cadangan kerajaan tahun depan ini. Dia akan mengolah pendekatan 52 sepenuhnya. Tetapi kita tidak nampak direflek, diterjemahkan di dalam bajet. Sebab itu saya ingin tahu, apa langkah-langkah kerajaan untuk memastikan kehendak 52 ini dapat dicapai oleh kerajaan pada tahun depan. Kerana ianya penting, Yang Berhormat. Kalau tidak ditangani, isu ini akan menjadi satu yang retorik, yang diumum oleh Menteri dan sekarang ini diumum oleh Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan. Di sini jelas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa saya tidak perlulah menambah apa yang telah dibahaskan oleh Ronald Kiandi berkenaan dengan nakol yang langsung tak ada fungsi dan tentang kepelikan berkenaan dengan bekalan beras tempatan yang memang tak tahu kenapa macam mana boleh short. Sedangkan macam saya katakan tadi, pengeluaran tak terjejas apa pun. Bukannya tahun ni kemarau. Tahun ni tak kemarau sangat pun. Memanglah panas kan pada bulan Jun macam tu lebih kurang. Tapi taklah kemarau teruk. Tapi itulah, pengeluaran boleh pula terjejas gila-gila tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apatah lagi permainan harga di peringkat kilang yang melanggar ketetapan harga yang telah diletakkan oleh kerajaan. Benda ini juga berlaku tanpa pengawasan dan pemantauan serta tindakan kuat kuasa oleh kerajaan itu sendiri. Tetapi kita lihatlah sendiri tuan-tuan sekalian, di saat mereka yang berada di kerajaan ini menjadi pembangkang, mereka sembang lebat tuan-tuan sekalian. Lebat sembang mereka. Tetapi bila dah jadi kerajaan, sepatah haram pun tak dipakai tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi mereka ini mungkin tercari-cari formula untuk memastikan bekalan beras tempatan ini dapat dikembalikan dan sebagainya. Tapi anda kata kalau mereka masih lagi tercari-cari formula itu, tanyalah Rafizi. Kod-kod ada formula kan? Alah, usahlah sikit. Dok tanya, kamu raja formula, mana formula kamu? Memang bahlul, formula tengah berjalan lah bodoh. Bodoh, kecil-kecil tak ada mampus, sudah besar menyusahkan orang. Dah tua pun bodoh. Memanglah kita orang kerajaan, yang jadi sekarang ni formula lah tu.